Assalamualaikum dan hai. So, bertemu kita lagi di dalam Borak JC bersama aku Farhan Roslan. Jadi, sebelum aku pergi ke JC, review JC secara detail untuk hari ini, aku ingin memohon maaf sebab aku rasa review Borak JC sebelum ni aku ada review tentang Selangor Third Kit, tapi kat situ ada banyak sangat beberapa kesilapan fakta. Jadi aku terpaksa turunkan balik video tu. So tengoklah, kalau aku ada masa mungkin aku akan buat satu lagi video versi correction lah. Tapi itu tengoklah, kalau aku ada masa apa semua, tengok pada keadaan dulu lah. So which is last time tak ada name set, so sekarang aku dah pengenakan name set. So tengok balik lah macam mana. So lagi sekali aku ingin mohon maaf di atas beberapa kesilapan fakta yang disampaikan pada hari itulah. So video tu pun aku dah turunkan, dan terima kasih kepada beberapa rakan-rakan yang bagi tahu kat aku lah ada beberapa fakta yang agak itulah yang aku ada tersilap. So untuk hari ini aku akan review jersey Terengganu FC Away Kit keluaran Umbro. So ini adalah pandangan hadapan untuk jersey Terengganu FC Away Kit, dan ini adalah pandangan belakang untuk jersey Terengganu FC Away Kit. So konsep, first aku pergi pada konsep dulu. Konsep pada jersey ini adalah The Silent Killer. So which is ini adalah tribute kepada legenda penyerang Terengganu, iaitu Ashari Samsudin lah, ataupun dikenali sebagai Saha lah. So ini adalah tribute kepada Saha, dan memang agak unik jugalah untuk jersey ni. So ini kira aku rasa maybe first time kot untuk Terengganu FC mengeluarkan sesuatu jersey yang directly tribute kepada apa orang kata, kepada individu lah, kepada legend player, kepada legend orang sendiri lah. So pola yang dikenakan pada baju ini adalah pola raglan. So seperti korang tengok, pola raglan, dan di bahagian bawah, kain belakang adalah sedikit ke bawah berbanding di bahagian kain hadapan. Collar yang dipakaikan adalah collar seperti ini, iaitu collar V-neck yang berdesainkan, berteksturkan zigzag, dan ia juga menggunakan material yang agak tebal lah. Begitu juga di bahagian rib. So ini adalah menggunakan berdesainkan tekstur, berdesainkan zigzag. Aduh, aku ni itulah dah 2-3 minggu tak buat review jersey, asyik duduk pergi stadium je, dah tersasul lah pula. So ini adalah design zigzag. So tapi dia agak tebal compare dengan yang bahagian collar lah. Collar ni agak sedikit nipis lah. Kain yang dikenakan pada jersey ni ada 3 jenis. Ini tidak termasuk ni lah di bahagian collar dan juga rib. So first of all, kain di bahagian hadapan dahulu. So ini adalah kain jenis polyester yang dia ada macam tekstur, iaitu drop needle. Untuk di bahagian atas ni pula dia kain, masih lagi kain polyester, tapi type dia, jenis dia aku tak pasti ada jenis apa. So dia agak lain sikit lah. Dia macam ni lah, dia ada pattern, macam korang nampak tak? Sekejap dia macam, aku tak sure lah dia jenis apa, tapi dia ada macam straight line macam tu lah. And then di bahagian belakang, ini adalah kain jenis polyester juga, tapi dia adalah kain jekat, dan kain ini juga sama seperti home kit Terengganu untuk tahun ini. So kita pergi kepada logo. Untuk logo Terengganu FC, so seperti ini, seperti orang tengok. So dia menggunakan HD 3D TPU berlatar ke belakang tatami. So ini adalah material yang bagi aku agak baik, yang memang untuk penjagaan pun bagus, dan juga penjagaan pun agak senang, dan juga dari segi kosmetik pun menarik lah. So dia berbeza lah daripada home kit. So which is home kit dia menggunakan silk screen, dan di logo Umbro pula, iaitu dia menggunakan macam material getah. So dia macam menggunakan material getah. So dia berbeza lah daripada home kit juga yang menggunakan teknik silk screen lah. So maybe aku rasa salah satu improvement jugalah daripada Umbro, sebab aku rasa untuk home kit tu dia ada macam mix, dia ada banyak mix reaction lah, ada fans. So aku rasa mostly yang merasakan
yang home kit material yang dipakaikan tu agak feeling dia agak nampak murah lah. Tapi sebenarnya dari segi penjagaan dia agak baik, agak senang, agak mudah, sebab baju home kit tu aku dah try 3-4 kali masuk mesin je, pakai mesin je basuh. So far okey lah. Kalau yang baju yang aku pakai ni of course aku akan memang pakai tangan je lah. Okey, untuk di bahagian logo sponsor pula. Okey, untuk logo sponsor dia ada 2 jenis material. So yang first aku akan pergi pada coilover dulu lah. So untuk coilover dia menggunakan teknik polyflex cutting. So dia berbeza lah daripada home dan third kit kan, yang menggunakan teknik silk screen. So di mana ini juga aku rasa untuk menampakkan lagi premium lah kot untuk JC ni. Tapi di bahagian logo-logo ni, Wilia, Zamas, Satu, Epic, dan juga di bahagian top back dan juga logo-logo di bawah, sponsor-sponsor di bawah ni, dia menggunakan teknik silk screen. So dia masih lagi mengekalkan lah, ada beberapa elemen daripada home kit dia mengekalkan juga di JC ni lah. Dan untuk JC ni warna totally adalah berwarna hitam lah, dan juga ada sedikit berwarna putih lah. Untuk di bahagian corak pada kain ni, so seperti korang tengok, okey, kalau korang perasan di bahagian sini dia seolah-olah ada satu texturing logo pasukan Terengganu FC tu lah. So di mana dia menunjuk dia ada macam satu abstract atau satu template logo Terengganu FC tu lah. So kau boleh nampak ni. Aku rasa di sini kau boleh nampak kot sepatutnya. So untuk di bahagian belakang pula, first di bahagian top back. So top back ni dia ada 110. So apa ni 110? So seperti yang aku cakapkan tadi, untuk JC ni dia punya konsep dia adalah diberi nama Silent Killer. So which is Silent Killer ni adalah nickname bagi legenda Terengganu, iaitu Saha Syahri Samsudin. So 110 ini adalah gol, jumlah gol yang telah dijaringkan oleh Saha lah sepanjang kerjaya dia bersama Terengganu FC lah. Dan di bahagian bawah ni, ini adalah sponsor. So seperti aku cakapkan tadi, menggunakan teknik silk screen lah. Dan ini adalah ruang untuk bahagian name set. So di mana name set ini korang boleh dapatkan di Adik Print. So Adik Print dah keluarkan lah. Di IG dia pun dia dah tunjuk dah untuk away kit punya name set ni. Dan untuk yang berada di Lembah Kelang, korang boleh dapatkan di SC Sport Studio lah. So link untuk SC Sport Studio aku akan letakkan di ruangan description di bawah ni lah nanti. So ini adalah bahagian dalam JC. Ini adalah bahagian hadapan. So ini adalah bahagian belakang lah. So di mana korang boleh tengok lah segala mak nenek template-template yang ada pada JC ni. So okay, aku akan pergi kepada kain lah tadi. Maybe tak berapa jelas. So ini adalah kain yang bahagian atas. So memang aku pergi kat sini senang sikit. So memang agak berbeza lah kain ni dengan kain ni. Korang boleh tengok nampak sama tapi tak sama sebenarnya. So dia agak berbeza lah. Cuma kain dekat bahagian bahunya ke lengan ni, aku tak sure apa nama kain ni. So kalau siapa-siapa yang tahu, maybe boleh share lah dekat ruangan komen. Dan ini adalah kain bahagian belakang. So seperti aku cakap tadi, iaitu kain jekat. Untuk kain di bahagian hadapan, so mostly kain asal dia adalah berwarna putih. Jadi segala corak-corak yang ada bahagian ni, ini adalah totally sublimate lah. Dan untuk di bahagian sini pula, di bahagian atas ni, so okay, dia terdapat nama JC ni lah, iaitu Silent Killer, dan juga logo Umbro serta detail size lah. So apa korang rasa tentang JC Terengganu FC away ni? Jadi sebelum aku pergi kepada rating and so on, kita tengok fitting test untuk JC Terengganu FC away kit bagi tahun ini. So ini adalah fitting test untuk JC Terengganu FC away kit bagi tahun 2022 keluaran Umbro. So basically untuk fitting test dia, dia sama macam AL Sport, sama je macam home kit, sama je macam kaki JC. Dia just standard Asian cut lah, Asian cutting lah, Asian fitting lah. Jadi bagi aku okey je, selesa je untuk fitting bagi JC ni. So JC ni diberi nama Silent Killer. So tadi aku ada cakap, aku lupa nak share satu lagi name set.
So untuk namesake bagi baju ni, maybe aku akan buat nama Ashari kot, Ashari 22. So which is tribute lah kan, sebenarnya tribute untuk Saha tu sendiri lah. So kita tahu memang Ashari Samsudin memang famous dengan nombor 22. Tapi since tahun 2018 dia pakai nombor 30 lah. Sebab at that time 22 tak silap aku Adik kot, Adik defender tu dia pakai nombor 22. So sebab kita tahu Saha memang main dengan Terengganu daripada 2006-2007 sampai ke 2016. Lepas tu 2017 tak silap aku dia pergi ke Pahang sekejap dalam setahun kot aku rasa. Lepas tu 2018 dia balik semula ke Terengganu lah. So which is silap aku baju ni kot tahun 2018 zaman Corbett memang dia pakai nama ni lah, nombor 30 lah. So memang aku buat pun sebenarnya time tu dia comeback balik, tapi dia dah pakai nombor lain lah. So at that time rasa macam pelik lah, selalu tengok nombor 22 kan, tapi ni dia pakai nombor 30 lah. Memang kita tahu Saha ni adalah memang merupakan legenda lah untuk bagi pasukan Terengganu FC. So di mana antara kejayaan-kejayaan ni adalah pada 2008 dia merupakan top scorer dalam perjohanan Sukma di Terengganu, dan juga pada masa itu pasukan Terengganu Sukma mendapat pingat emas lah. So yang lebih manis dia dapat pingat emas Sukma, dan juga dia berjaya menjadi golden boot lah untuk event Sukma tu lah. Dan next year 2019 dia menjadikan 17 gol, tapi sayangnya pada masa tu dia adalah di tempat kedua. Hanya 1 gol saja beza di belakang Nizaruddin Yusof. Ketika tu Nizaruddin bermain di Perlis. So golden boot Nizaruddin masa tu adalah 18 gol. So kita tahulah golden boot time tu juga agak famous lah selepas beberapa tahun. Rupanya kasut tu ada sedikit kontroversi lah. So which is aku rasa korang boleh cari balik lah dekat-dekat Google ke dekat YouTube. Aku rasa banyak cerita tentang tu. So aku tak nak lah ulas, kan jadi panjang lagi video ni nanti. And on the next 2010 2010 dia berjaya mendapatkan golden boot dengan 18 gol. Dan juga aku rasa 2010 ni kira banyak jugalah kenangan yang manis bagi Saha. Bukan saja golden boot, selain itu di peringkat kebangsaan, kira Saha juga merupakan salah seorang skuad lah yang memenangi AFF Suzuki Cup pada tahun 2010. Dan yang lebih manisnya lagi, ketika final Leg 1 menentang dengan Indonesia di Stadium Bukit Jalil, masa itu kita menang 3-0. Saha juga merupakan penjaring gol, salah seorang penjaring gol lah. Dia menjaringkan gol yang kedua untuk game tu lah. Dan seperti kita tahulah, untuk second leg kita kalah 1-2, tapi by aggregate kita menang 4-2 lah. So kita berjaya menjadi juara lah buat kali pertamanya di AFF Suzuki Cup lah. Dan Saha juga merupakan salah seorang squad salah seorang pemain dalam squad Piala AFF Suzuki Cup pada tahun 2010 tu lah. Dan 2011 lagi sekali Saha berjaya membawa pasukan Terengganu menjadi juara Piala FA lah. So itu adalah serba sedikit tentang cerita kejayaan Saha lah di pasukan Terengganu dan juga di pasukan kebangsaan. Okey, untuk jersey ni memang dari segi design dia ni, sebenarnya template ni adalah template yang dah dipakai oleh Umbro sebenarnya. So sebelum ni aku tak sure tim-tim mana lagi. So aku rasa ada satu tim je yang pakai, iaitu susah betul sebut nama tim ni, Chapecoense. Chapecoense kot. Sorry lah kalau aku ada tersilap pronunciation. Chapecoense. Chapecoense. Padahal aku dah check dah tadi pronunciation ni, tapi itulah kan, dah tua dah lupa lah. Chapecoense. So pasukan Brazil. Kalau kau tahu pasukan ni famously dulu ada flight crash tu. So pada tahun 2021 tekik diorang macam ni, sama je, cuma dia berwarna hijau gelap, hijau cerah. Dan yang menarik yang template ni aku suka, walaupun dia sama, cuma texturing dekat sini, kalau kat sini kau perasan ni adalah logo TFC lah. So which is apa yang berkaitan dengan TFC.
Kalau yang tu tak silap aku dia ada logo yang macam berkaitan dengan Champions Chapecoense susah betul lah aku tak sebut, belit lidah aku. So kelab tu lah so penat aku sebut. So dia ada elemen kelab tu lah. So walaupun dia pakai, ya memang kita tahulah kalau brand international mostly susah kan kita nak dapat special template. Usually dia akan pakai template yang dah sedia ada lah. Tapi anyway, walaupun template yang biasa dah pakai, tapi dia masih lagi mengenakan beberapa elemen yang ada pada kelab tersebut lah. So anyway, okey je untuk aku okey je lah. So last but not least, rating untuk jersey ni. Okey, rating untuk jersey ni aku bagi 7.8 daripada 10 untuk away kit Terengganu FC. So kat mana nak dapat? Korang boleh dapatkan di, aku rasa butik AL Sport dah ada, butik AL Sport lah, butik Al Ihsan, okay? Al Ihsan dah ada, ataupun website Al Ihsan pun dah ada. Dan dia ada 2 variant, okay? So ini yang aku pakai ni, ini adalah authentic, dan satu lagi adalah fan issue. So tak silap aku fan issue macam semua sublimate, kecuali kat sini 2 ni dia macam polyflex cutting, tak silap aku lah. Tapi dari segi cutting aku tak sure, sebab aku ada ternampak juga, dan yang ni dalam 100 lebih, dan yang fan issue dalam 80 ke 89 ringgit. Macam tu lah harga dia. Kalau korang nampak macam muras macam tu, macam tiba-tiba ni sublimate tu, tu maybe fan issue ataupun isu-isu maybe fan issue lah kot. So setakat ni aku jumpa dua variant je baru. Aku tak sure lah in future, takut dia ada beberapa variant lagi lah. So itu saja untuk review jersey aku hari ni. Jadi sebelum aku rasa masih belum lagi terlambat. Aku ingin ucapkan tahniah untuk skuad negara kita yang berjaya layak ke Asia. So at last kita dapat pergi ke Piala Asia setelah 42 tahun. So aku juga ada buat vlog dia di stadium. So korang boleh tengok balik. Ada duologi, friendly match di antara untuk pasukan Malaysia, dan juga trilogi lah, perjalanan kelayakan Piala Asia 2023 bagi pasukan kebangsaan kita lah. So untuk sekarang ni aku rasa bolehlah kita start menabung untuk away day pula di kejohanan Piala Asia 2023 nanti. So sampai di sini saja untuk episod Borak Jersey pada kali ini. Segala salah dan silap itu semua datang daripada aku, dan segala yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Jadi aku, Farhan Roslan, mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye-bye.